Okey, dah akan mutekan partisipan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama kita mengucapkan sekali lagi kesyukuran kepada Allah SWT, dan semestinya kita sebenarnya perlu sentiasa mengucapkan kesyukuran ke atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang pertama sekali nikmat iman, Islam, dan segala kemudahan-kemudahan yang Allah telah berikan kepada kita dalam bentuk akal fikiran, agar dengan akal fikiran tu kita boleh menimba ilmu, memikirkan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, memikirkan kebesaran Allah SWT dengan melihat ayat-ayat Allah dalam bentuk makhluk-makhluk Allah yang dijadikan dan disediakan untuk kegunaan kita, dan juga apa yang berlaku di persekitaran kita, semuanya untuk kita melihat kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Terjadinya pagi ini hujan sebagai contoh, ataupun malam tadi hujan, adalah juga kebesaran Allah. Macam mana hujan tu boleh berlaku, walaupun manusia cuba nak membuat hujan secara artificial, tapi tak sama, tak sama. Maknanya sebenarnya bukan manusia membuat pun, manusia hanya menggunakan apa yang Allah telah sediakan dan menguruskannya agar hujan itu dipanggilkan cloud seeding tu. Bukannya manusia buat, manusia hanya menggunakan apa yang Allah telah sediakan. Sebabnya kuasa Allah tu tidak ada tolak bandingnya berbanding dengan kuasa-kuasa yang manusia ada. Kadang-kadang manusia ni lupa diri, dia ingat dia boleh buat sesuatu tu, dia ingat dialah yang mencipta. Bukan. Sebenarnya manusia tidak menciptakan apa-apa, dia hanya pakai saja kemudahan yang Allah adakan tu, dan menjumpai cara baru itu saja. Tapi kesemua itu adalah sebenarnya alat-alat dan bahan-bahan yang telah pun dah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kata dia buat kereta, bukan. Besi itu Allah yang buat. Cuma manusia dia gunakan saja, gunakan saja biji besi yang disediakan Allah tu, dia cairkannya jadi besi, dan kemudian dia olahkan menjadi bentuk-bentuk yang tertentu. Kadang manusia kata dialah yang menjadikan kereta, bukan. Yang menjadikan tu masih juga Allah, bagi reflection kita pagi ini. Dan saya terus kongsikan dengan skrin macam biasa untuk menyambung perbahasan kita kepada ayat seterusnya, iaitu ambil bahagian concordant. Ayat di surah 73 pagi ini. Kita sudah pun berkongsikan 3 ayat di surah Al-Haqqah, ayat surah ke-69, ada 3 ayat, ayat 40, ayat 41 dan ayat 42. So sekarang kita akan masuk ke surah 73 ayat yang kelima. So kalau tidak, ayat yang kelimah yang dikongsikan ialah qaulan. Kita tengok qaulan. Okey. So sepatutnya kita sudah boleh mengenali
Yang pertamanya dia adalah apa? Dia adalah isim masdar. Ya, isim masdar asalnya ialah qaulun. Qaulun. So apabila dia bertukar daripada qaulun kepada qaulan, bermakna bertukar i'rab daripada marfu' kepada mansub. Ya, marfu' kepada mansub. Ya, marfu' ialah kalimah yang berdikari dengan sendiri, tidak ada orang yang mempengaruhi kalimah tu, ya. Tetapi apabila dia sudah menjadi dalam bentuk mansub, bermakna kalimah tu adalah di bawah pengaruh pengaruh orang lain, ya, pengaruh orang lain ataupun kalimah-kalimah lain di dalam ayat itu, ya. So dalam konteks ni qaulan ni dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kalimah sanulqi, ya, sanulqi. Sanulqi adalah kalimah kata kerja. Jadi qaulan mengambil mansub, bermakna qaulan ni adalah maf'ulun bih, ya. Dia direct objek sekarang ni kepada kalimah sanulqi, ya. Sanulqi ni maknanya apa makna dia? Sanulqi, sa ni akan, ya. Sa ni nanti kita akan keperkenalkan, dia adalah harfun yang dipanggilkan harfun istiqbal. Istiqbalun, ya. Istiqbal tu harfun istiqbal ni apa dia? Harfun future particle. Particle of the future, itu bahasa Inggeris dia, ya. Harfun akan datang. So maknanya dia mau menjadikan kalimah kata kerja tu dalam keadaan, dalam konteks belum lagi berlaku tapi akan berlaku, ya. So akan berlaku digunakan sim baris atas di awalan kalimah. Jadi bermakna akan. Ya, so apa-apa saja bermakna kepada kalimah nulqi ini bermakna dalam konteks akan datang, ya. Nulqi ini adalah apa? Laqiyah, daripada perkataan laqiyah, iaitu memberi, ya, memberi ataupun ya, memberilah, ya. Yang terbaik ialah memberi, menyampaikan, memberi. Itu laqiyah kata dasarnya menjadi bentuk fi'il mudhari', ya. Nanu ni adalah apa? Nu ni adalah kami lah, ya. Fa'il kepada kata kerja tu dia bermula dengan nun, bermakna dia ni adalah fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' yang memberhenti akan kami berikan, akan kami berikannya kepada kamu. Alaika ialah kepada kamu, qaulan, iaitu satu perkataan. So dia sudah menjadi maf'ulun bih, sebab tu dia mengambil baris atas dan bertanwin, ya. Kenapa tanwin? Sebab dia tidak ada alif lam ta'rifah, maknanya dia dalam bentuk nakirah. So kalau bentuk nakirah, maka dia mengambil tanwin, ya. Tanwin fathah. Bila bertanwin fathah, semua isim mansub yang nakirah dia diikuti oleh alif. Ya, ada alif di ujung dia, alif mat, bukannya lam yang baris atas saja, ya. So dia kena ada alif, ya. Hanya untuk mansub saja. Bila dia nakirah mansub, dia ada ikuti dengan alif mat, ya. Kalau nakirah marfu' tidak ada. Nakirah majrur tidak ada. Dia hanya mansub saja, dia akan diikuti oleh alif, ya. Sebab tu dia qaulan tetapi ada alif dia. Kalau kita waqaf di situ, dia akan bunyi qaula, dua harakat, ya. Qaula. Jadi kemudian qaulan tadi Allah nak menceritakan dia, ya. Menceritakan dia macam manakah rupa qaulan tadi.
ya, yang perkataan yang nak disampaikan kepada Nabi. Ka ni adalah sebenarnya Nabi lah, ya, alaika, ya, apa rupa dia ialah saqila. Jadi rupa description, ya, ataupun keterangan kepada qaulan tu ialah saqila, ya. So kita tengok di sini di ujungnya bertanwin dan diikuti dengan alif, di sini pun bertanwin dan diikuti dengan alif bertanwin baris atas fathah, maknanya dia pun mansub, ni pun mansub. Ya, so bermakna kita boleh lihat dengan jelas yang ini adalah apa? Mausuf wasifah ataupun as-sifah wal mausuf. Bermakna ya, saqila ni adalah isim sifat kepada qaulan. Ya, inilah isim sifatnya, inilah mausufnya. Saqilan menerangkan qaulan tu bagaimana. Itulah isim sifat. So bila dia menjadi isim sifat, dia akan mengikuti qaulan tu dalam empat aspek, iaitu sini nakirah, so dia pun akan nakirah. Qaulan adalah muzakkar, ya, tidak ada tanda-tanda muannas di sini, bermakna dia adalah isim yang muzakkar. Jadi saqilan pun kena juga muzakkar, ya. Kemudian qaulan ialah satu, jadi saqilan pun juga satu, ya. Maknanya dari segi makrifah ataupun nakirah, dari segi gender, ya, muzakkar ataupun muannas, dan dari segi bilangan sama ada singular, musanna dua ataupun jamak, ya, semua tu akan diikut oleh isim sifat, ya. Dan akhir sekali i'rabnya, ya, i'rab dia apa? Di sini i'rab qaulan adalah mansub. Jadi isim sifat saqilan juga mansub. Itulah peraturan isim sifat dengan mausufnya, ya. So lama-lama kita boleh ingat saja, tak payah hafal, ya tuan-tuan, ya. Kita sebenarnya tak payah hafal, ya. Kita faham, sebenarnya kita tak payah hafal, tak payah ingatkan, dia akan automatically ada dengan kita kalau kita biasa praktiskannya, ya. Praktis apa makna dia? Bila kita membaca Al-Quran tu, kita tengok, ya, konsep tu, kita akan sebatikan dia dengan diri kita, tak payah perlu dihafal, tak payah perlu diingatkan, ya. Tengok saja kita sudah tahu, ya. Cukup tanda-tanda dia ada di sini, ya. Itulah keajaiban Al-Quran ni, boleh membantu kita, ya, walaupun kita tak hafal dia, tak ingat dia, tapi kalau hafal lagi cantik lah, ya. Okey, so Allah nak menyampaikan kepada kita, berkongsikan dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi. Alaika ni adalah Nabi, iaitu Allah mengatakan inna, ya, sesungguhnya, ya, sesungguhnya kami. So inna ni adalah harfun taukid dan digabung dengan na, isim dhamir, iaitu kami. So sepatutnya kita sudah mengenal sekarang na tu adalah isim kepada inna, ya. Na bermakna inna ni tuan-tuan adalah gabungan inna sesungguhnya dengan na kami, isim dhamir, ya. So bila na tu bergabung, dia ditasydidkan menjadi nun yang bertasydid dengan baris atas, sesungguhnya kami, ya. So bermakna kalau sesungguhnya kami itu adalah isim inna, dan semestilah isim inna i'rabnya ialah mansub, ya. I'rab dia ialah mansub sebagaimana yang kita sudah lihat sebelum ni dalam innahu. Inna ni adalah harfun taukid dan harfun nasab. Sini pun sama, ya. Inna ni harfun taukid dan harfun nasab, tak termasuk alif, ya. Tak tahu, inna yang depan tu saja, ya. Alif tu dalam
kalimah yang kedua iaitu nun alif. Jadi inna adalah harfun taukid dan harfun nasab. Jadi na tadi adalah isim inna yang mansub, ya. So apabila ada isim yang mansub, jadi ada khabar inna, ya. Dan khabar inna itu sebenarnya menerangkan isim inna, ya, menerangkan isim inna. Okey, dalam konteks ni apakah khabar inna? Ya, khabar inna ialah keseluruhan satu ayat itu sendiri. Ya. Khabar inna tidak semestinya satu perkataan, ya. Kadang-kadang ada satu perkataan, kadang-kadang dua perkataan, kadang-kadang tiga, kadang-kadang empat, kadang-kadang dia satu ayat. So bermakna apa yang nak diceritakan di dalam cerita itu selepas pada isim inna tu, itulah khabar inna, ya. Itulah khabar inna dengan syarat ada isim inna, ya. Kalau tak ada isim inna, maka tidak ada khabar inna, ya. So mana sanulqi alaika qawlan saqila, ya. Akan kami sampaikan kepada engkau satu perkataan yang sangat berat, ya, yang amat berat. Okey, saqila adalah berat, ya. Okey. Macam mana kita nak mengenal saqila? Banyak caralah, ya. Nah, kalau kita tengok ayat itu sendiri, ya, kita pun akan lihat daripada terjemahan pun boleh, ya. Iaitu kalau kita tukar ke bahasa Melayu, nah, ya, dia kata perkataan yang berat. Qaulan itulah perkataannya, berat itu ialah saqila, ya, saqila, daripada huruf dia sa qaf lam, ya. Sa qaf lam, ya. Kalau kita nak tengok, kita boleh pergi mana? Korpus ni kita boleh membantu kita pergi ke bahagian word by word, ya. Kita ambil, tapi kena bawa ke sini dulu, ya. Sekarang ni kita dekat qaulan, so kita bawa ke saqila. Untuk melihat saqila, kita tekan yang arrow belah kanan ni. Tu dia, ya. Tekan arrow belah kanan tadi. So dia akan bawa kita ke saqila, penerangan kepada saqila, ya. Okey, tengok di sini saqila ni adalah dibangunkan daripada tiga huruf akar apa? Sa qaf lam. Sa qaf lam, ya. Okey, dan dia dalam bentuk mansub, ya. Di situ pun ada diterangkan, ya. Dia adalah sifat. Tadi sebab apa? Sifat mansubah. Bermakna dia adalah isim sifat kepada qaulan, ya, yang mansubah. Itulah dimaksudkan dengan saqila tu. Kemudian di sini dia ada memberi erti, dia adalah kata adjektif tu maknanya isim sifat. Tak tentu tu makna dia apa? Nakirah. Tunggal makna dia mufradah. Maskulin tu ialah muzakkar. Akuzatif ni maknanya mansub. Tu cara nak mengenal dan menggunakan apa? Korpus ni, ya. Okey. Di mana kita jumpa kalimah perkataan ataupun ayat Quran yang memberitahu kita dia berkaitan dengan sesuatu yang berat, ya. Tuan-tuan sudah biasa dengan surah apa? Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tu ada menerangkan kepada kita dalam ayat fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Saqulat apa dia? Saqulat tu ialah yang beratlah, berat, ya, sesuatu yang berat, ya. Mungkin kita boleh kongsikan, kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan Quran tafsir dan bawa ni
untuk pergi lihat di surah Al-Qari'ah. By the way, tadi ayat tadi ialah yang mana? Yang ni ya. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Dia adalah ayat yang kelima dalam surah apa? Al-Muzammil ya. Al-Muzammil ya. Nanti kita terangkan apakah konteks ayat ni dalam surah ni ya. Ini surah Al-Muzammil apa maknanya? Orang yang berselimut ya, orang yang berselimut yang ditujukan pada nabi ya. Nabi yang mana Allah kata ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut ya. Dan ada arahan Allah apa yang nak perlu dibuat ya. Kita cuba pergi ke tadi nak menunjukkan saqila dalam surah Al-Qari'ah ya. Kita selalu baca ya, surah Al-Qari'ah, surah ke yang ke berapa? 101 ya. Cari 101. Ni dia. Al-Qari'ah ya. So dalam Qari'ah ada ayat apa yang ayat ayat ke-6 ya. Fa amma man saqulat. Tengok di sini. Fa amma man saqulat ya. Maka adapun sesiapa yang berat ya. Saqulat ialah berat, mawazinuhu, mawazinuhu daripada apa? Wazan ya. Wazan tu maknanya timbangan. Timbangan siapa maka siapa yang berat timbangannya ya, maka Allah kata fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia di dalam aisyah. Aisyah ni ya ialah keadaan ataupun kehidupan mereka di akhirat nanti, radiyah yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya in good book of Allah. Yang tu yang kita nak ya. Mana kita nak hari akhirat nanti timbangan kita, amalan kita berat timbangannya ya. Kalau ringan bermasalah kita ya. Jadi kita nakkan timbangan yang berat. Sebab tu Allah kata kat kita fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah ya. Kerana apa? Kalau timbangan kita ringan, apa ringan? Khaffat. Wa amma man khaffat, dan adapun sesiapa yang ringan mawazinuhu timbangannya, maka fa ummuhu hawiyah, malang sekali ya. Maka mereka ni ada apa kata? Maka tempat kembalinya fa ummuhu ni ya. Apa dia? Hawiyah, neraka hawiyah ya. Ya. Dan Allah tanya kita pun, wa ma adraka mahiyah, adakah kamu tahu apa dia tu mahiyah ya. Hawiyah ni tadi ya, adakah tahu dia adalah narun hamiyah. Neraka narun ni ialah api ya. Api maksudkan api neraka yang hamiyah, yang sangat panas. Sangat panas ya. Jadi itu bagi orang yang apa? Khaffat. Ya, so kita tak nak dalam kumpulan timbangan kita yang ringan. Kita nak yang dalam saqulat. Ya. Okey. Selain daripada Qari'ah, mungkin tuan-tuan juga biasa dengan tajwid ya, nak mengenal saqila tadi ya. Saqulat ni kalau saya tekan di sini, tuan-tuan akan tengok apa? Ni dia sa qaf lam, 3 huruf ya. 3 huruf akar dia sama dengan saqila tadi. So dia adalah dibangunkan daripada perkataan yang sama ya. Mana lagi kita boleh mengingat saqulat ni ya. Kalau kita belajar tajwid ya, kita akan jumpa hukum apa? Hukum mad lazim kalimi musaqqal ya. Mad lazim kalimi musaqqal ataupun mad lazim harfi musaqqal. Itu pun qaf lam lah tu, musaqqal tu ya, yang juga berarti berat ya. Mad lazim kalimah yang dibacakan dengan keadaan yang berat, itu dipanggil mad lazim kalimi musaqqal ya. Kalau yang ringan tu kita kata hukum tajwid apa? Mad lazim kalimi mukhaffaf. Inilah ya, daripada khaffafa dia jadi khaffat
Ya, kalau kita tengok saya tekan di sini, dia kha fa fa. Ya, mad lazim kalimi mukhaffaf. Daripada perkataan inilah kha fa fa, ya. Itu untuk kita mengaitkan ya dengan kalimah-kalimah yang kita biasa, ya, supaya mengenal kalimah Quran ni kita kaitkan dengan kalimah-kalimah yang kita telah biasa dengannya. Ya, dalam konteks ni kita nak menunjukkan apa? Saqila ni, ya, dia adalah sa qaf dengan lam. Itulah huruf akar dia yang berkaitan dengan sesuatu yang berat, ya. Okey. 42. Okey, sekarang ni saya nak mengambil peluang untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Tadi saya kata sin tu adalah apa? Harfun istiqbal, ya. So kita tengok, kita pergi ke kalimah ni, ya. Sekarang ni kalimah saqila. Kalau kita nak tengok ke kalimah saqila, apa kita buat? Kita tekan arrow dia, ya. Sama dia ni, kita tengok dia sekali dia pergi ke qaula, kerana ke sini tekan sekali lagi dia akan pergi alaika. Okey. Dan tekan kita sekali lagi arrow yang kiri itu dia akan pergi ke sanul qi, ya. Okey. Itu dia, ya. Ni ya, saya kata tadi sanul qi, tengok yang merah, yang warna purple tu, ya. Warna purple tu ya, korpus ni beri komponen kepada kita. Ada dua, sanul qi ada dua komponen, ya. Komponen iaitu apa? Pertama yang purple, yang dua hijau. Hijau tu apa? Yang isim fa'il mudhari' dia, ya. Kita kenal dia sebab bermula dengan nun tu ialah kami, ya. Kemudian nun baris depan bermakna apa? Tengok dia punya i'rab, wazan dia ialah wazan yang keempat. Tengok ni ada wazan keempat tu. Ya, bentuk 4 tu maknanya wazan keempat lah. Sebab tu nun baris hadapan, ya. Kalau nun baris atas wazan 1, tetapi sini nun baris hadapan. So dia maknanya kalimah ni dibentuk dalam wazan yang keempat. Fa'il mudhari' wazan keempat, ya. Okey. So di sini harfun istiqbalun, yang tu yang saya maksudkan tadi, ya. Harfun istiqbal. Harfun istiqbal ni ada dua bentuk di dalam Al-Quran. Satu ialah apa? Sanul sa, sin saja, ya. Sin baris atas sa, ya. Sanul sus, sa ialah harfun istiqbal, ya. Kadang-kadang di dalam Al-Quran kita jumpa juga fasaufa, fasaufa, ya, saufa, ya. Yang tu pun isim istiqbal. Kita boleh jumpa sa saja ataupun saufa, untuk menunjukkan kita maknanya perbuatan tu belum lagi berlaku tapi akan berlaku. Maknanya perbuatan fi'il mudhari' itu bukanlah berlaku sekarang, ya. Allah nak menceritakan dia akan berlaku masa depan, ya. Masa depan secara apa? Secara berterusan. Perbuatan tu bila dia berlaku masa depan dia akan berterusan, ya. So dia mengambil dalam bentuk fi'il mudhari' yang maklum, ya, dan marfu', ya. Kenapa konteks marfu'? Sebab dia bila berlaku nanti dia akan berlaku dalam keadaan berterusan, ya. Itu penggunaan sa di sini, iaitu future tense, ya, ataupun bukan tense, future particle of the future, ya. Itu sebagai nak berkongsikan dengan ayat yang kita kongsikan hari ini, inna sanulqi alaika qawlan saqila, ya. Dan kita sudah kita balik kepada qawlan di sini, ya, iaitu kita sekarang tengah membincangkan kalimah di dalam senarai ini, iaitu kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar qaf waw lam, yang kita hampir ke penghujung, ya. Kalau tengok ada beberapa kalimah saja lagi
yang kita akan kongsikan ya, untuk mengakhiri perbincangan kalimah-kalimah yang dibangun daripada qaf waw lam dalam bentuk isim masdar ya, dan dia banyak lagi kumpulan-kumpulan lain ya. So insyaallah lepas pada isim masdar nanti kita akan balik kepada ayat, menyambung balik ayat surah Al-Baqarah iaitu ayat 11 ya, sebab ini dulu kita berbincang berkaitan dengan kalimah apa? Kalimah qalu ya, di dalam ayat 11 tu ya. So itu perbincangan kita. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan memberi atau menyampaikan kepada kamu qaul. Apa dia konteks sebenarnya ya Allah nak sampaikan kepada kita ni ialah Allah menceritakan yang Allah berfirman kepada Nabi kita yang aku akan menyampaikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad. Jadi wahyu itu adalah satu perkataan yang berat. Ya. Mengikut tafsiran Ibnu Katsir diceritakan ada beberapa peristiwa di mana ketika Nabi menerima wahyu ya, kerana beratnya wahyu itu, jadi cara Nabi menerima tu dalam keadaan yang seolah-olah macam memikul satu benda yang sangat berat. Itu yang dimaksudkan dengan qaulan saqila. Memang wahyu itu daripada Allah dengan penuh dengan dengan isi kandungannya, hukum-hukumnya yang perlu dilaksanakan dengan tanggungjawabnya, perlu disampaikan kepada orang lain, dan juga arahan-arahan yang perlu dilakukan, dan juga dengan larangan-larangannya yang perlu dielakkan ya. So dia adalah sesuatu yang sangat berat ya. So konteks berat ni mengikut tafsiran Ibnu Katsir ialah, pertama dia sendiri physically, zat-zat, mungkin kita kata zat lah, dia tak ada fizikal ya, zat dia tu berat, wahyu dia tu. Yang keduanya tanggungjawab dia ya, bila menerima wahyu tu adalah sangat berat. Itulah yang dimaksudkan oleh ayat ini, iaitu firman Allah SWT kepada Nabi kita sebelum Allah mengatakan kepada Nabi, akan aku sampaikan kepada kamu, akan aku berikan kepada kamu wahyu yang perkataan-perkataannya adalah berat ya. Konteks apa kan ni? Ini konteks ya surah Muzammil ya. Mungkin kita kongsi surah Muzammil di sini sekejap, tuan-tuan boleh melihat, iaitu surah ke-73 ya, Muzammil. Ayat tu adalah ayat yang kelima di sini ya, ayat kelima, yang mana sambungannya daripada mana? Daripada ayat pertama lah. Ini adalah Allah ya berdialog ya dengan Nabi ya. Allah menurunkan kalamnya kepada Nabi dengan Allah kata, ya ayuhan muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Ya, qumil ialah isim fa'il daripada qama, jadi qum. Bila bersambung dengan laili, mim tu dihidupkan dengan baris bawah, jadilah qumi. Qumil laila, bangunlah ya di waktu malam. Maknanya tegaklah ya waktu-waktu malam, illa qalila, melainkan sedikit saja ya. Maknanya waktu malam tu Allah suruh Nabi bangun dan sembahyang, beribadat, munajat ya, dan sebagainya. Itu dimaksudkan dengan qumil laila illa qalila ya. Arahan masa tu Nabi ya dalam ketakutan ya, dia dalam keadaan berselimut ya. Nisfahu awin qus minhu qalila. Separuh daripada malam tu, awin qus, ataupun kurang ya daripada separuh. Yang minhu ni ialah separuh tadi, jadi ataupun kurang sedikit daripada separuh malam. Ya, iaitu Allah mengarahkan kepada Nabi ya untuk
bangun malam, ya. Atau zid alaihi, ataupun tambahkan ke atasnya, maknanya lebih pada separuh, ya. Boleh buat kurang pada separuh ataupun lebih pada separuh tadi. Apa Allah arahkan? Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'an, dan bacalah Al-Quran tu dengan cara yang macam mana? Tartila. Nah, ya. Ini bentuk apa ni? Bentuk maf'ulun mutlaq, ya. Salah satu daripada karakter ataupun ciri-ciri maf'ulun mutlaq ialah satu penekanan yang menerangkan cara perbuatan. Cara perbuatan sini apa dia? Warattil. Arahan untuk membaca Al-Quran tu dalam bentuk mana? Dalam bentuk tartila, ya, dalam bentuk yang sempurna, baik bacaannya, ya. Itu dinamakan tartila. Ini dipanggil isim masdar yang mansub. So isim masdar yang mansub dalam konteks nak emphasize warattil, so dia adalah maf'ul mutlaq, ya. Maf'ul mutlaq. Cara pembacaan Al-Quran tu macam mana? Tartila, ya. Dan ini kaedah yang kedua, maf'ul mutlaq, di mana emphasis tu akan menggunakan kata huruf akar yang sama, ya. Tengok kelas sini, ra ta dengan lam, ya. Di sini pun, ya, ra ta dengan lam. Itu salah satu daripada bentuk maf'ul mutlaq, ya. Maf'ul mutlaq ni ada tiga, ya, tiga kategori, ada tiga bentuk. Ini salah satu daripada bentuknya. Jadi lepas pada itu Allah kata apa? Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Jadi bermakna dengan amalan-amalan yang ini, ya, jadi Allah hendak Nabi kita bersedia, ya, menerima wahyu yang Allah akan sampaikan kepadanya, dan menjadi tanggungjawab kepada Nabi untuk menyampaikannya kepada sahabat-sahabat dan manusia sejagat. Dan pada masa yang sama, ya, wahyu tu, ya, sendiri adalah berat, ya. Jadi bila Nabi menerima wahyu-wahyu, ya, diterangkan oleh tafsir Ibn Katsir, ya, keadaan dia menerima itu seolah-olah dia sedang menanggung beratnya, ya, beratnya wahyu itu. Itu yang dimaksudkan inna sanulqi alaika qawlan saqila, ya. Okey, insya-Allah kita berhenti di sini dulu untuk perkongsian kali ini, dan kita akan sambung besok, ya. Besok tidak ada, ya. Besok hari Sabtu kita bercuti, dan kita biasanya akan sambung di pagi Isnin, ya. Saya rasa ini sudah jelas. So kita akan pergi ke qaulul bashar. Qaulul bashar, ya. Selepas itu di dalam surah yang 74, ya. Surah 74 ialah surah apa? Al-Mudassir, yakni Al-Muzammil, yakni Al-Mudassir, yang mana Allah nak mengatakan in haza illa qaulul bashar, ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Isnin. Kita akan berkongsi ini, dan kita akan cuba habiskan minggu hadapan semua kalimah-kalimah la qaulu, biqauli, la qaulun, semua tu di minggu depan kita akan terus sambung perbincangan kita dalam ayat Al-Baqarah ayat ke-11, ya, dan kalimah-kalimah yang seterusnya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semoga perkongsian ini dapat, ya, membantu tuan-tuan dan puan-puan mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, mengenal terjemahan, ya, ayat Al-Quran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.